Alhamdulillah kita bersama dengan Yayasan Ad-Din pada pagi ini untuk kita membicarakan tentang munakahat asas rumah tangga. Dari kesinambungan episod-episod lepas, bab-bab nafkah. Hari ini pun kita nak sambung lagi bab nafkah bersama dengan Ustaz Muhammad Sabri Nordin yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak sambung balik bab nafkah ni kan. Sekarang ni kita nak sambung bab nafkah kalau kepada anak tak sah taraf Ustaz. Jadi kalau untuk anak yang tidak sah taraf ni, agak-agaknya kan Ustaz, siapa sebenarnya yang perlu menanggung nafkah anak ini? Baik, terima kasih Cik Anan. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa dalam siri-siri yang lalu kita bincang bahawa menjadi kewajipan bagi seorang ayah untuk menanggung kewajipan nafkah terhadap isteri dan juga anak-anak dia. Baik. Seperti mana yang kita sedia maklum bahawa nafkah itu tertakluk dengan 3 perkara. Ya, yang pertama apabila berlaku dengan perkahwinan, ataupun yang kedua adalah pemilikan. Dan juga ini semua perkara ini menyebabkan seseorang lelaki itu menjadi kewajipan untuk memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anak dia. Yang mana nafkah ini termasuklah makanan, pakaian, tempat tinggal, perubatan dan sebagainya. Baik. Apabila berlaku kes anak tak sah taraf ini, ya, perlu kita ketahui yang dikatakan anak tak sah taraf itu bagaimana. Okey, nah. Apabila berlakunya sesuatu hubungan terlarang, kita panggil dia hubungan terlarang lah. Sama ada hubungan terlarang ni bermula daripada zina ataupun paksa, masa rogol, paksa rela, mula-mula dipaksa kemudian rela pula, ya. Kemudian sukarela, ya, sukarela ni tanpa bayaran. Pelacur dia kena bayaran, ya, dan sebagainya. Hasil daripada hubungan terlarang ini menyebabkan si perempuan tadi mengandung. Okey, nah. Mengandung sama ada dia berkahwin ataupun tak berkahwin. Jika sekiranya dia berkahwin dengan lelaki yang menghamilkan dia ataupun bahasa lama bagi membuntingkan dia, ya. Apabila dia berkahwin, maka kena lihat daripada tarikh nikah ke tarikh bersalin. Ada tak 6 bulan 2 lahzah? Ini kebanyakan masyarakat kita dia tak tengok situ. Ustaz, kalau dah mengandung 3 bulan, anak tu nak boleh bin tak kepada bapa ni? Dia bukan tengok dah berapa bulan mengandung, tapi kita lihat daripada tarikh akad nikah ke tarikh bersalin. Kalau ada cukup 6 bulan, maka anak ini boleh dibinkan, boleh dibintikan, boleh mewarisi harta pusaka, boleh mewariskan harta pusaka dan juga boleh mewalikan. Namun jika sekiranya daripada tarikh nikah ke tarikh bersalin ini tak cukup 6 bulan ini, maka anak ini tidak boleh dibinkan, tidak boleh dibintikan, tidak boleh menerima harta pusaka, mewariskan harta pusaka dan juga tidak boleh mewalikan. Maka anak inilah yang dikategorikan sebagai anak tak sah taraf. Ya. Jadi bila kita faham bahawa anak tak sah taraf ini adalah anak yang mereka berkahwin, memang berkahwin, ya. Tapi perkahwinan tadi hasil daripada hubungan terlarang. Dia berbeza dengan kes daripada berkahwin tapi perkahwinan yang fasad, yang rosak. Ya, bagaimana perkahwinan yang rosak? Akibat daripada 5 rukun nikah yang tidak cukup syarat-syaratnya. Contoh pergi nikah dekat Siam, nikah sana balik sini, kemudian dah ada anak dan sebagainya, baru daftar. Ya, ketika berdaftar itu tengok-tengok, nikah sana hari itu tak sah. Maka anak ini tidak dinamakan sebagai anak tak sah taraf. Anak ini dikategorikan sebagai anak wati syubhah, persetubuhan yang disangkakan sah. Jadi anak wati syubhah ini adalah anak yang sah taraf, boleh dibin dan bintikan, boleh mewarisi harta pusaka, boleh mewariskan harta pusaka dan juga boleh mewalikan. Itu beza sikit, ya. Jadi kalau kita lihatlah, kalau nikah di sana dan sebagainya, balik daripada tarikh nikah ke tarikh bersalin cukup 6 bulan, maka anak ni anak wati syubhah, anak sah taraf. Adapun anak zina ni tadi adalah, ataupun anak yang tak sah taraf ini ialah hasil daripada perkahwinan tadi akibat daripada hubungan terlarang, dan daripada tarikh nikah ke tarikh bersalin tak cukup 6 bulan. Maka anak inilah yang dikategorikan sebagai anak tak sah taraf. Okey. Baik, dia berbeza pula jika sekiranya anak dari pak sanggup. Satu kategori lagi. Ya, iaitulah seorang perempuan dia sudah melakukan hubungan terlarang dengan seorang lelaki. Tapi lelaki ini tak mau bertanggungjawab. Lari tak ke mana hala. Ya, maka datang orang lain pula, ya, yang sanggup untuk memperisterikan dia. Maka daripada tarikh nikah ke tarikh bersalin,
walaupun ada cukup 6 bulan, tapi anak ini tidak boleh dibinkan kepada pak sanggup ini. Situ duduk dia. Ya. Jadi kena faham benar-benar situasi ini. Bila kita dah faham bahawa mana satu anak tak sah taraf, mana satu anak yang wati syubhah ataupun anak yang sah taraf dan sebagainya, maka daripada situ kita boleh lihat kepada kewajipan untuk memberikan nafkah. Nah, ya. Jadi apabila seorang bapa tu walaupun mereka berkahwin, tapi anak tadi apabila dikategorikan sebagai anak tak sah taraf, maka tidaklah menjadi kewajipan bagi bapaknya untuk memberikan nafkah. Sama ada nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Tidak menjadi kewajipan bagi bapa berkenaan. Ya. Namun jika sekiranya bapa ini sukarela, berbaik sangka dan sebagainya, dia mengeluarkan nafkah-nafkah yang berkenaan kepada anak-anak dia, maka adalah satu amalan yang sangat terpuji. Ya, sangat terpuji dan juga sangat disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bapa-bapa yang macam ni jangan bukan tanggungjawab teman ni lantak mika lah katanya. Dah. Ya. Itu walaupun bukan tanggungjawab kita, tapi kalau kita mengeluarkan nafkah itulah satu kebaikan yang sangat dituntut. Baik. Maksudnya Ustaz, kalau anak yang tak sah taraf ni kan, kalaulah ditakdirkan ibu bapanya bercerai, maksudnya si ibu tak boleh menuntut nafkah daripada suamilah untuk anaknya. Ya, betul. Okey. Itu jika sekiranya kita lihat mereka berkahwin, ya. Ataupun bila berkahwin tadi, kata Cik Anan tadi bercerai, sama ada cerai hidup ataupun cerai mati. Okey nah. Maka walaupun tak bercerai pun, anak tadi tetap bukan menjadi kewajipan bagi bapa dia untuk memberikan nafkah. Ya, maka kewajipan tadi tergantung kepada siapa. Maka kewajipan tadi adalah terletak di atas ibunya. Ya. Itu jika sekiranya ibu tadi berkemampuan. Adapun jika sekiranya ibunya tidak berkemampuan, ya, maka hendaklah ibu ni tadi, kalau ada ayah ataupun tak ada ayah, ada suami ataupun tak ada suami tadi ni, ya, maka berkewajipan bagi dia untuk mencari rezeki, ya, bekerja, berikhtiar, buatlah bisnes online ke benda ke, ya, supaya dia ada rezeki untuk menanggung kehidupan anak-anak dia. Namun jika sekiranya jenuh usaha juga Cik Anan, tapi tak jumpa juga rezeki yang mencukupi, ya, kerana hari ni kalau kita lihat duduk di bandar-bandar besar ni, setakat gaji 2,000 masih lagi dalam kategori miskin. Betul Ustaz. Itu kalau kita lihat dalam data yang dikeluarkan ataupun garis panduan yang dikeluarkan oleh PJK, ya, pendapatan garis kemiskinan. Orang yang dapat pendapatan RM2,206 masih lagi dalam kategori miskin. Ya, kalau 1,800 masih lagi dalam fakir. Fakir ni apa dia kita panggil? Miskin tegar. Miskin tegar lah. Miskin tegar, ya. Jadi kewajipan bagi ibu ini, ya, adalah untuk mencari rezeki, menanggung. Tapi kalau tak cukup juga, maka dia berpindah kewajipan tadi kepada warisnya. Nah, walaupun suami ada, walaupun suami ada, tapi anak tadi adalah anak tak sah taraf, maka menjadi kewajipan ibu, dan kalau ibu tadi tidak mampu, maka dia menjadi kewajipan warisnya. Siapa warisnya? Bapa kepada ibu tadi dah. Ya, bapa kepada ibu. Kerana apa? Kerana kalau cucu dia tadi meninggal, ya, maka atuk ni tadi dapat juga harta pusaka. Betul. Kalau berkemampuan. Begitu juga dengan adik-beradik seibu dan sebagainya. Maka semua ini bertanggungjawab juga untuk memberikan nafkah kepada si bayi anak tak sah taraf ini. Kalau adik-beradik pun tak mampu juga, waris pun tak mampu juga, ya, jenuh dah, apa semua berikhtiar, ya, cari rezeki tak jumpa, maka dia tergantung kepada pihak berkuasa. Siapa itu pihak berkuasa? Baitul Mal Ustaz. Baitul Mal. Yang kedua hari ini di bawah kerajaan kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat. Sebab itu biasanya anak tak sah taraf ini kebanyakannya kalau yang tak berkahwin dah, ya, anak-anak ni diletakkan di rumah kanak-kanak yatim, ya. Jadi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat lah yang menanggung. Ada juga yang bila berkahwin boleh diletak di bawah bantuan daripada Baitul Mal dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi ibu-ibu di luar sana yang menghadapi masalah-masalah seumpama ini, ya, jangan malu dan jangan segan, kerana hak anak-anak anda ada pada pihak yang berkenaan. Itu dia kan. Masya Allah, selesai satu bab kan dalam munakahat asas rumah tangga ni kan Ustaz. Jadi Ustaz, anak-anak Ustaz pun merupakan ketua pegawai eksekutif Yayasan Adin. Mungkin ada penonton setia kan, seronoklah Ustaz ni bercerita kan, nak tahulah berkaitan dengan Yayasan Adin ni kan. Mesti Ustaz boleh cerita sikit Ustaz. Baik, terima kasih Cik Anan, ya. Yayasan Adin ni merupakan sebuah NGO, ya, peruntuhan bukan kerajaan,
yang berasaskan kepada kebajikan. Ya, setakat hari ini kita punya aktiviti dia adalah tertumpu kepada pembangunan dan juga pengurusan Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Qiraat Ad-Din. Setakat ini kita ada 26 buah Ma'had Tahfiz. Yang mana semua 26 buah Ma'had Tahfiz ini adalah hasil daripada wakaf masyarakat setempat. Ya, bukan kita pergi cari duit lepas tu buat bangunan dak ya. Tapi masyarakat lihat bahawa Yayasan Ad-Din ini mampu menguruskan Ma'had Tahfiz ya dengan lebih sistematik, maka masyarakat mewakafkan tanah, bangunan dan sebagainya untuk kita imarahkan. Jadi tugas kami adalah imarahkan harta-harta wakaf tadi untuk dijalankan pendidikan tahfiz. Ya, setakat hari ini kita ada 26 buah Ma'had Tahfiz, ada peringkat sekolah rendah, ada menengah rendah, ada menengah atas, tahfiz vocational dan juga kolej. Kita ada pendidikan tinggi tahfiz. Ya, setakat hari ini kolej kita ini adalah satu-satunya Ma'had Tahfiz swasta di Malaysia yang ada MOU dengan Darul Quran Jakim. Pelajar dengan kita, diploma dikeluarkan oleh Darul Quran. Bila diploma dikeluarkan oleh Darul Quran, maknanya anak-anak ini ada peluang yang cerah untuk sambung belajar di peringkat dalam negeri maupun di luar negeri. Ini peluang yang sangat besar. Bagaimanakah kami Yayasan Ad-Din ini boleh menguruskan sampai 26 buah ni? Ya, tidak lain dan tidak bukan adalah hasil daripada sumbangan, wakaf, infak daripada masyarakat. Tidak lain dan tidak bukan daripada itu je dah. Ya, yang keduanya ialah melalui sumber zakat. Yang mana kami Yayasan Ad-Din ini dilantik oleh Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak sebagai amil. Ya, maka amil ini kita boleh kutip zakat, tuan-tuan akan dapat resip pelepasan cukai, yang mana pelepasan ini tadi boleh dapat rebate 100% rebate cukai. Ya, yang mana duit ini bila kita serahkan kepada Majlis Agama akan pulangkan balik kepada kita Yayasan Ad-Din 50% untuk kita uruskan. Jadi hasil daripada sumbangan, wakaf, infak, zakat inilah yang membantu kita menguruskan pendidikan tahfiz ini. Alhamdulillah Syekh Anan, setakat hari ini kejayaan kita sudah melahirkan hampir 1,300 pelajar yang khatam Quran. Masya-Allah. 1,300 orang yang pelajar yang khatam Quran yang sudah lulus ujian. Masya-Allah. Dia bukannya khatam je terus kita pergi saja khatam. Tak. Ya, bila khatam saja kita ada ujian dia. Ujian ni kita tebuk dia lebih kurang dalam 10 soalan. Yang mana 10 soalan ni tidak boleh melebihi 5 kesalahan. Kalau lebih 5 kesalahan, Mika balik dulu. Ya, CJ kami tak akan bagi lagi. Convocation nanti nama Mika tak ada naik. Tak ada. Ya, itu satu. Yang kedua, kita ada program syahadah. Syahadah dan juga prasyahadah. Ya. Prasyahadah ni apa? Syahadah ni maknanya anak-anak kita ini, pelajar kita ini yang sudah khatam Quran tadi, diuji dia ya dengan membaca daripada awal surah sampai khatam 30 juzuk. Maksimum 5 kesalahan. Ini bagi anak-anak kita ni, ya. Jadi alhamdulillah setakat ini dah ramai dah yang kita keluarkan yang syahadah. Begitu juga dengan prasyahadah, sebab kita nak latih anak-anak muda ni kan. Kita tak nak dia bila dah capai sejumlah juzuk maka dia tinggal gitu je. Tak, anak-anak kita ni bila dia ada yang kita ambil dia prasyahadah 6 juzuk, ada prasyahadah 10 juzuk dan juga ada prasyahadah 20 juzuk. Yang setakat hari ni dah seramai 138 orang yang sudah berjaya melepasi ujian prasyahadah ini. Alhamdulillah, bagaimana kita boleh jalankan pendidikan seumpama ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah melalui sumbangan dan juga wakaf daripada masyarakat. Jadi kami menyeru pada pagi ini, marilah bersama-sama dengan kami di Yayasan Ad-Din ini melalui infak, wakaf dan juga sumbangan daripada tuan-tuan. Jangan lupa nombor akaun bank kita yang tertera di kaca TV anda itu, ya, snap dia, simpan dia, ya. Mudah-mudahan bila ada kelapangan nanti maka bolehlah memberikan sumbangan kepada kami. Ya, tak tunggu lama, sekarang lupa pula. Betul. Hari ini ada masa itu, ya, sekarang melalui handphone je. Ya, marilah sama-sama kita menyumbang. Mudah-mudahan pendidikan tahfiz ini akan meningkat setingkat lebih lagi dalam memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak kita. InsyaAllah. Itu dia, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita berinfak, bersedekah, berwakaf bersama dengan Yayasan Ad-Din untuk kita melahirkan generasi Quran yang insya-Allah mereka inilah yang akan memimpin negara kita suatu hari nanti kan. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Sabri Nordin, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Ad-Din kerana sudi bersama dengan kami dalam Assalamualaikum. Insya-Allah kita berhenti rehat seketika.